Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa lil azimi sultanik. Allahumma iftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Alhamdulillah. Para tetamu Allah sekalian yang hadir hatta yang menyaksikan muslimin muslimah seadanya menu pada malam ini, insya-Allah taala kita cuba memperhalusi satu tajuk dalam kitab La Tahzan Innallaha Ma'ana. Jangan bersedih, jangan berduka cita, berbisan. Sesungguhnya Innallaha Ma'ana, sesungguhnya bersama kita adanya suatu kuasa yang mentadbir, yang mengawasi, yang melindungi, atau yang menjamin dulu, kini dan selamanya. Tidak lain tidak bukan Allah. Dialah Al-Khaliq, dialah Ar-Razak, dia juga lah Al-Muhaimin. Kita insya-Allah taala kesampaian pada muka surat yang ke-17, iaitu berkaitan dengan tajuk berharaplah akan redha Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Berharaplah akan redha Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata pada muka surat 17. Bagi yang ada kitab boleh rujuk, bagi yang tidak membawa kitab boleh membaca kemudian daripada tulisan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dinyatakan kesinambungan bicara yang lalu pada perenggan yang kedua. Tabiat untuk mengingkari, membangkang dan meremehkan sesuatu kenikmatan adalah penyakit yang biasa menimpa jiwa manusia. Oleh itu, kamu tidak perlu hairan dan resah bila mendapatkan mereka mengingkari kebaikan yang pernah anda ataupun kamu berikan, mencampakkan budi baik yang telah kamu tunjukkan, serta melupakan bakti yang telah kamu persembahkan. Bahkan kamu tidak usah resah bila mereka pula memusuhi kamu dan dengan sangat keji dan membenci kamu sampai mendarah daging. Sebab semua itu mereka lakukan adalah justru kerana kamu berbuat baik kepada mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dalam bab ini, musannaf yakni Dr. Syekh Dr. Aid Abdullah Al-Qarni menyatakan bagaimana satu gambaran dengan maksud di sini, iaitu kita kena terimalah hakikat tentang mehnah dalam kehidupan ini. Ada masa kita menerima sesuatu yang menimpa kita ini, sesuatu yang kita sukai. Ada masa kita kena terima hakikat, kita kena berhadapan dengan sesuatu yang menguji perasaan sekian kita. Saya nak pendekkan bagaimana perenggan ini seumpama diistilahkan kacang lupakan kulit. Kalau mudah bahasa pepatah kita, kacang lupakan kulit. Sepatutnya dia tak boleh lupa tu bakti kulit yang melindungi diri dia. Jadi pepatah orang lama ni sebenarnya tinggi nilainya, walaupun dua kerat lah kita kata.
ataupun sepatah kata daripada pepatah itu, maknanya dia ada nilai yang tersurat dan tersirat. Maka bila dihalusi kata-kata penulisan ini, bagaimana dinyatakan tabiat manusia ni, Allah uji sifat manusia ni, ada masa dia berperilaku ataupun bersifat dengan sifat yang baik-baik, sifat mahmudah, dia bagi sifat yang disebut juga dalam bracket itu solehah, sifat taat, sifat bersyukur, dan sebagainya. Namun demikian ada juga manusia ini terdedah dengan fitnah pembawakan, iaitu tabiat. Sifatnya iaitu mengingkari, membangkang, merendah-rendahkan, hatta meremehkan suatu nikmat. Dan sebenarnya hal yang demikian adalah satu penyakit, wabak. Boleh jadi penyakit kalau dia mendarah daging, dia jadi apa, virus. Penyakit ni kan ada kategori dia. Dia panggil istilah perubatan ni acute, chronic. Dia ada tahap-tahap dia dah. Acute, chronic. Chronic tu membahaya dia tu, tahap dangerous. Acute tu maknanya penyakit tu sedang timbul, sedang berlangsung. Jadi sebenarnya sifat membangkang ataupun menolak ataupun menafikan, apatah lagi berpaling daripada kebaikan ini telah dihadapi oleh orang-orang terdahulu. Sebutlah ataupun kita semaklah, buat kaji sedikit bagaimana para nabi dan para rasul mereka menerima tentangan malah bukan sekadar tentangan, tetapi ada sanggup untuk membunuh para nabi dan para rasul Allah. Maka disebut di sini, jangan heran, tak perlu heran lah. Jangan makna hilang punca lah bahasa saya ni. Jangan hilang punca. Kalau kita menghadapi keadaan demikian, jangan hilang punca. Seumpama dilupakan bakti yang telah kita buat. Memanglah kalau ikut perasaan, sedih lah kan, sampai tahap ada di antara kita ni berkorban, korban, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Tiba-tiba dilakukan demikian, tidak dihargai pemberian ataupun bakti yang dilakukan. Ini sebenarnya objektif kitab ini, objektif dia panggil apa ni, dan hikmah yang boleh kita ambil lah daripada kitab ini sebenarnya antaranya supaya kita ni bukan sekadar bertahan, tetapi maknanya kita boleh berjalan, meneruskan kehidupan ini, bukan terhenti setakat dulu. Ada setengah orang, kalau orang marah kat dia, tergencet juga kan, tergencet juga. Kalau orang marah kat kita kan, tergencet juga. Apatah lagi kalau orang tu dia lupakan bakti yang kita lakukan. Jadi kita ni kadang-kadang rasa macam tak dihargai. Timbul persoalan, ada rasa tak? Sebelum ni ada rasa tak begini? Kalau belum rasa, sebenarnya kalau belum rasa lah, di antara yang ada di depan saya ni belum rasa, hatta yang menyaksikan pertemuan halaqah ilmu pada malam ini belum rasa, maknanya ada sesuatu yang mengisyarat kepada tingkatan amal kita itu sendiri. Kerana kebaikan, perkara yang hasanah, yang ma'ruf, yang taat, yang ada nilai di sisi Allah, tentu ada cabaran. Tentu ada cabaran. Dia bukan mudah untuk diterima. Kita kena harungi menah, ibtilak dan sebagainya itu. Maka ada di antara kita ini menghadapi apa, menah, ujian ini, dugaan ini.
Seumpama orang bukan sekadar tak ucap terima kasih, tetapi maknanya dia memusuhi. Berlaku yang sebaliknya, tak sepatutnya pun kita pun heran juga pasal apa jadi seumpama itu kan. Jadi belah dia ada sebab, belah kita pun maknanya kena ada sebab, kena ada bagaimana cara untuk kita menghadapinya itu. Maka dinyatakan sebenarnya disebut di sini, sebab semua itu mereka melakukan adalah justru kerana kamu berbuat baik kepada mereka. Dengan maksud apa ni? Itu saya kata, bukan semua orang setuju perkara yang baik ni. Kerana bagaimana Iblis laknatullah, dia telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala akan mereka sesatkan. Iblis telah berjanji akan disesatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, umat manusia ini akan disesatkan, belah depan, belah belakang. Kalau boleh tahan belah depan, belah belakang, dibagi belah kanan ataupun kiri ataupun atas bawah. Waktu tu yang pandai silat pandailah tepis kan. Yang pandai silat tu maknanya yang ada ilmu. Tapi kalau bukan semua orang pandai silat, kena belajar tu satu-satu tu. Ibarat kata kalau belajar silat tu, dia kena belajar lah satu, tarik ke depan, lepas tu kena begini, kena ada latihan, kena masuk dalam medan persilatan, kena belajar. Begitulah rehlah kehidupan ni, kita kena rasa lah. Kalau tak rasa sakit, orang timbuk tu, saya rasa lah yang ada ni pun, kalau tidak pun dulu masa budak-budak rasa juga kan, bergaduh kan, berebut lah, perangai budak-budak lah tu. Kalau orang lama ni, kalau berkira-kira ada sungguh tarik lagi, dia panggil perangai budak-budak. Perangai budak-budak. Kalau berkira-kira ni perangai budak-budak. Kalau memang budak-budak, masa kita budak-budak kita berkira, orang ambil barang kita menangis, orang apatah lagi kalau orang rampas, kita buat kebaikan pun maknanya tak dihargai, dijadikan musuh. Itu perangai budak-budak. Baik. Maka didatangkan dalil firman Allah Ta'ala, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi wa ma nakumu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi wa rasuluhu min fadlihi. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa ayat, dan tidaklah mereka mencaci dan mencela Islam, melainkan setelah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya memberi kesenangan kepada mereka dengan limpah kurnianya. Surah Taubah ayat ke-74. Baik, kita akan jumpa bagaimana teknik kaedah pengarang kitab ini. Dia datangkan keterangan ataupun hujah berdasarkan dalil nas hadis, nas Quran, seumpama Quran maupun hadis. Maka apabila saya semak berdasarkan tafsir surah Taubah ini berkaitan dengan orang kafir dan orang munafik. Orang kafir dan orang munafik, yang mana mereka ada sifat membawakan mereka, sampai mereka ini memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai tahap ada niat khianat, sampai tahap ada usaha untuk membunuh. Jadi maka dinyatakan dalam surah Taubah ini, wa ma naqumu illa an aghnahumullah, dan tidaklah mereka mencaci dan mencela, dalam braket disebut di sini Islam, melainkan setelah Allah dan Rasulnya
Maknanya apa tu? Setelah Allah dan Rasulnya, kemudian dilanjutkan ayat ini, wa rasuluhu min fadlihi, memberi kesenangan kepada mereka daripada limpah kurnianya. Ini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang kepada mereka, orang kafir maupun orang munafik, kena mengisafi, menyesali dan bertaubat. Sepatutnya kena terima Islam yang telah disampaikan oleh Rasul. Kena terima Islam. Islam ni sejahtera. Islam ni maksudnya sejahtera, selamat, a way of life, selamat. Sampai maknanya dia termasuk dalam kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sepatutnya lah mesej Allah dan Rasulnya sebenarnya, bila kita beramal dengan Islam, maknanya selamat. Islam ni selamat untuk semua, hatta kepada orang kafir, pada orang kafir sekalipun. Memang Rasulullah SAW ditarbiah oleh Allah tidak memusuhi orang yang disebut apa, kafir zimmi, kafir zimmi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bateri ke apa ni? Maka kita lihat pada uraian yang seterusnya. Boleh tak? Yang mana dia letak? Tak apa, boleh. Panjang tu. Boleh. 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 Bismillah. Bismillah. Boleh. Cuba kamu buka kembali catatan dunia tentang perjalanan hidup ini. Dalam salah satu bab diceritakan seorang ayah telah memelihara anaknya dengan baik. Dia memberinya makan, minum, pakaian, mendidiknya hingga menjadi orang pandai. Rela tidak tidur demi anaknya. Rela untuk tidak makan asal anaknya kenyang. Dan bahkan bersusah payah agar anaknya bahagia. Namun sebaliknya, ketika sudah berkumis, lebat dan kuat tulang belulangnya,
maka tiba-tiba dia menjadi seumpama anjing liar, meremehkan jasa orang tuanya. Dia tidak hanya berani menghina, tetapi juga melecehkan, acuh tak acuh, bongkak dan derhaka kepada orang tuanya. Dan semua ini dia tunjukkan dengan perkataan dan juga tindakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dinyatakan keterangan pada suasana kontemporari di masa ini, seumpama diumpamakan seorang ayah yang sanggup, ayah ke ibu ke yang sanggup bergadai lah, bergadai harta termasuklah maknanya dicagarkan nyawa mak ayah kita ni untuk membesarkan sekalian kita ni. Alhamdulillah. Diumpamakan bagaimana pengorbanan ayah ataupun ibu dikala membesarkan anak-anak ini. Bukankah bakti ayah dan ibu itu cukup besar maknanya, sehingga sanggup bergadai lah. Ada masa maknanya si ibu ataupun si ayah menahan lapar ataupun dahaga, diberinya makan ataupun minum kepada anak-anak, dibelinya pakaian, dipastikan kehidupan anak-anak ini dalam keadaan baik, dan boleh jadi dalam keadaan sempurna, makan, minum, pakai dan sebagainya. Ini resam sifat umumah keibuan ataupun kebapaan, bapa-bapa ataupun ibu-ibu ni. Namun demikian, apa yang berlaku, adanya bagaimana yang berlaku sebaliknya. Sepatutnya anak tu membesar dan dia wajib bersyukur, berterima kasih dan bersyukur kerana ada ibu dan ayah yang sanggup berkorban apa saja. Tetapi apa yang berlaku suasana sekarang ini, kita lihat bagaimana keadaan anak-anak masa kini. Anak-anak masa dahulu pun ada juga anak-anak, tapi anak-anak masa kini ni dia macam-macam hal. Bila masa berubah, keadaan pun berubah, suasana pun tak seumpama dahulu, maka cabaran sebenarnya makin mencabar. Ada anak yang jadi anak derhaka, tidak berterima kasih kepada si ayah ataupun si ibu, tidak berterima kasih. Sepatutnya logik akalnya dia tidak boleh derhaka. Kalau nak ukur ataupun nak menilai lah bakti ibu ataupun ayah dia, memang tak berbaloi lah. Walaupun dia usaha macam mana pun, dia tak boleh bayar jasa baik ayah ataupun ibu dia. Kita kalau dah jadi ayah ibu, baru kita kalau ada anak dah jadi ayah ibu, baru kita tahu perasaan mak dan ayah kita. Termasuk saya yang cakap ni, selama kita jadi anak sebelum ini, kita belum matang lagi, belum boleh menilai sebaik-baiknya. Tapi bila jadi ayah, jadi ibu, ada anak-anak, maka kita pun pakat rasa lah yang selama ni ada perasaan sebelah ayah atau ibu kita ni macam-macam perasaan. Sekarang ni kita rasa tak? Rasa. Jadi kalau rasa, itulah kita kena termenung balik, tafakur seketika. Sepatutnya maknanya inilah maknanya perasaan yang dirasai oleh mak dan ayah kita.
Satu ketika dahulu kan, yang cakap ni pun otai juga dulu. Ustaz-ustaz ni yang pandai segambar, pandai apa ni, kadang-kadang otai tu. Jalan jauh, macam-macam dibuatnya. Jadi kita ni orang masjid pun gitulah dulu. Kalau tengok album lama lah, macam-macam hair kita ni. Tapi yang jadi hal sekarang ni, sampai sekarang ni alhamdulillah, kenapa kita telah merentasi usia kita, mematangkan, kita mengharungi masa-masa mana kehidupan. Hari ni kita jadi matang. Tu kalau umur 40, kalau tak matang lagi, berat nanang. 40, 50, kalau 50 pun tak matang lagi. 60 apatah lagi, maknanya 60 tu dah terlebih matang dah sepatutnya. Boleh bawa tenang lah. Baik, oleh itu siapa saja yang kebaikannya diabaikan dan dilecehkan oleh orang-orang yang menyalahi fitrahnya, sudah sagianya menghadapi semua itu dengan kepala dingin, dan ketenangan seumpama itu akan mendatangkan balasan pahala zat pembendaharaannya yang tidak pernah habis dan sirna. Maksudnya apa? Apabila kebaikan diabaikan ataupun dilecehkan, sepatutnya fitrah kena berterima kasih atas semua hal yang berlaku itu, bakti dan sebagainya. Jadi kita kena menghadap ni dengan jiwa yang tenang lah, bawa tenang. Bawa tenang. Dengan maksud ketenangan itu sebenarnya dia datang daripada siapa? Nak menghadap semua ni tenang ni bila kita faham elok-elok lah apa sebenarnya yang berlaku, apa hikmahnya. Dan tentulah orang yang berilmu, cagarannya apa? Pahala, sabar. Ayat surah Zumar, bukan ayat surah Zumar ayat yang ke-10 tu, berkaitan bagaimana pahala diganjarkan, tidak terhitung hisabnya. Sesungguhnya bagi orang yang sabar itu tidak terhitung hisabnya. Bagaimana Allah mengisyaratkan sesungguhnya orang yang sabar itu Allah ganjarkan pahala yang besar, pahala yang tidak terhitung hisabnya, dan diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, bila kita sabar menghadapi ujian dugaan itu, seumpama orang lupakan bakti kita ataupun membuat sesuatu yang tidak sepatutnya, maka kita sebenarnya waktu itu kita mengharapkan apa? Redha Allah. Lebih mengharapkan redha Allah daripada berkira-kira dengan manusia. Memanglah kalau kita nak hitung, macam mak dan ayah tadi lah, kalau dia nak hitung, dia boleh hitung. Aku besar kemu ni habis pitih. Mu tahu kau tak? Mu tahu tak aku habis, mu nak boleh besar ni siapa mu masuk you contoh. Mu boleh ada siapa mu ada lah ni maknanya habis pitih. Bak ngaji saja sorang-sorang, kalau nak kira sorang-sorang, katalah ada 3 orang, ada 4 orang, habis pitih. Mamu kena royak juga gitu. Abah kena royak cara abah dia. Mak kena royak cara mak dia. Jadi bagus juga psikologi lah. Dia kena ada, kita ada masa kita belah ayah ni cakap cara ayah, belah ibu cakap cara belah ibu. Barulah maknanya anak-anak ni ada hak tak ibu dan ayah cakap? Ya. Dalam syariat, dalam keterangan hadis, maknanya terkecuali bagi ibu dan ayah yang membangkitkan, ungkit kembali bakti yang telah dilakukan, dibenarkan syarak. Cuma qada yang sederhana lah, jangan lebih-lebih pula, kita pergi tambah pula. Dapat kita punya marah tu boleh jadilah. Mu tahu dah habis pitih aku berjuta habis. Tu berjuta tu tak, ialah masa nak marah ni kan keluar ayat power punya. Jadi memang tengah marah ni dia keluar habis. Kita suka kira lah agak-agak habis pitih lah.
Seorang-seorang nak boleh besar kamu ni 10,000, 100,000. 100,000 saya ingat habis. Daripada lahir sampailah kena umur 20-an katalah. Habis saya rasa. Campur. Nak kalau sekolah swasta kan. Habis, memang habis. Berhabis dah. Maka caranya kita reserve dengan maknanya harapkan redha Allah, pembenaran Allah bagi orang yang sabar, dan Allah ampunkan. Allah kafarah dosa-dosa kita, kerana boleh jadi kita ni pun ada salah sesama insan. Apatah lagi kalau salah dengan antara salah seorang di antara ibu dan bapa kita. Maka masa hidup di dunia ni Allah bayar tunai, bayar cash. Antara dosa yang Allah bayar tunai iaitu kesalahan kita kepada ibu dan ayah kita. Boleh jadi masa muda kita ni kadang-kadang menjawab juga kan. Kalau tengok rekod masing-masing lah, menjawab kan. Sekarang ni kalau anak menjawab tu, kita pun mikir, ni lah dia. Baru kita tahu dulu. Boleh jadi ada di antara kita lebih teruk daripada anak kita sekarang. Kita pun tarik nafas, Allah Rabbi, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak marah tu boleh, tapi maknanya ada masa kita buat tenang. Inilah maknanya Allah nak kafarah dosa. Ajakan ini bukan untuk menyuruh kamu meninggalkan kebaikan yang telah kamu lakukan selama ini, atau agar kamu sama sekali tidak berbuat baik kepada orang lain. Ajakan ini hanya ingin kamu agar tidak goyah dan terpengaruh sedikit pun pada kejian dan pengingkaran mereka atas semua kebaikan yang telah kamu perbuat. Dan janganlah kamu bersedih dengan apa yang mereka lakukan. Ini dinatakan bagaimana suruhan untuk bawa bertenang ini, supaya kita mengharapkan pahala dari sisi Allah, redanya Allah atas apa yang kita alami itu. Kita sabar, kita harapkan reda Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan maksud apa? Bukan untuk dengan maksud menghentikan kebaikan yang kita buat tu. Ada juga kadang-kadang boleh terperangkap juga. Kalau tak kena gaya lah, kita dah buat baik, tiba-tiba orang sakat kita, kemudian maknanya orang mempelakukan sebaliknya. Boleh jadi terhenti kebaikan yang kita buat. Biasa kadang-kadang keluar ayat macam mana? Dah, maknanya kalau toksir juga, tak apalah, mapuh gi lah. Kasar lah tu, bahasa orang kampung saya lah. Mapuh gi lah tu. Katalah begitu kan. Tak kira lah pada siapa yang maknanya kita dah buat habis tel. Kalau Kelantan panggil habis tel. Habis tel ni maknanya bersungguh dah buat dah. Buat baik juga benar. Tiba-tiba dia tidak hargai. Malah dia balas balik. Dia dengan sangkaan. Dia sangkaan. Tu saya kata apa tadi? Virus kuncup iblis lanatullah, dia mencantikkan perkara yang buruk, memburukkan, mencorakkan kejahatan itu nampak baik. Dalam masa yang sama dia memburukkan, mencorakkan yang baik itu jadi bertukar, kerana jadi gelap. Maksudnya begini, yang baik itu dipandang jahat, yang jahat itu dipandangnya baik. Jadi dalam kehidupan ini kita hadapi perkara ini. Dalam mana-mana lapangan pun kita hadapi perkara ini. Macam ulama lah, para asatizah, para guru, dia mentarbiah kita, mana mengajak kita takarrub ila Allah. Bukan semua orang boleh terima. Nak boleh terima tu dengan faham, dengan makna sabar dengan tarbiah guru tu. Dengan tarbiah guru. Tapi ada juga anak murid ni, dia panggil apa? Dia tengok tok guru tu pun dia dengan satu perasaan gitu. Pasal apa? Pasal ni dia, dada dia ataupun perasaan dia, akal fikiran dipenuhi dengan waham, perasaan, sangkaan buruk.
maknanya dia tak terdidik dengan ilmu, dengan iman, maka dada dia, hati dia dipenuhi dengan sangkaan buruk, hatta dengan sifat-sifat mazmumah. Bukan setakat dia tak suka, tetapi dia boleh bertindak lebih daripada yang tak suka, sampai dia memusuhi. Berlaku tak perkara ni? Berlaku. Berbuat baiklah kebaikan hanya demi Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, maka kamu akan menguasai keadaan, tidak terusik oleh kebencian mereka, dan tidak akan merasa terancam oleh perbuatan keji mereka. Kamu mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kamu yang berbuat jahat. Dan ketahuilah bahawasanya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Musannif pengarang kitab ini mengesyorkan saya dan kita semua berbuat baiklah hanya demi mengharapkan redha Allah, yakni tingkatan amal yang paling tinggi kan. Kita buat sesuatu mengharapkan redha Allah, tapi kita terdedah dengan fitnah hati ini, iaitu kita boleh jadi nak meraih redha manusia, nak raih redha manusia, buat baik nak supaya orang cakap kita baik, tu pun ada simptom dah tu. Kalau kita ada niat kita buat baik supaya orang cakap kita ni baik, kita termasuk orang yang soleh-soleh, itu terperangkap dengan perasaan, dia panggil syok sendiri. Kita buat baik, kita harapkan orang buat baik dengan kita. Jadi itu untuk memotivasikan kita, untuk maknanya kita mengimbangi suasana keadaan itu. Kita buat baik, harap-harap orang buat baik pada kita. Tapi kalau kena sebaliknya, maka bawa bertenang. Bawa bertenang maknanya kerana kita dapati semua para Nabi dan Rasul menghadapi tentangan. Walaupun kebaikan telah dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi maknanya ada berlaku tentangan kerana zon, sangkaan-sangkaan, mengikut kefahaman masing-masing faham cara masing-masing, maka disitulah pertembungan antara yang hak yang batil. Jadi la haula wala quwata illa billah. Maka disyorkan di sini kamu mesti bersyukur kepada Allah kerana dapat berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kamu berbuat jahat. Allah Rabbi, jiwa pendakwah ni dia kena bersedia menjalankan tugas penyampaian dakwah maupun ilmu hatta iman dengan orang-orang yang maknanya kita tak tahu apa sebaliknya penerimaan ataupun penolakan yang kita akan hadapi. Jadi belum tentu kita buat baik ni diterima, kerana kita berhadapan dengan maknanya bukan batang tubuh dia saja. Itu saya sebut sebelum ni, kita berhadapan dengan fahaman dia, kita berhadapan dengan qarin dia, kita berhadapan dengan nafsu syahwah dia. Jadi bukan satu, bukan dua, maknanya jamak sekali, banyak benda kita berhadapan ni. Jadi orang berilmu dia kena beramal dengan ilmu. Orang berilmu kena tambah iman. Sampai ada setengah pihak disyarah, nak boleh iman ni dia kena turun ke lapangan buat amal yang amal-amal kebajikan. Dia kena tahu secara ilmu dan dia kena buat. Dia kena hadapi baru dapat iman. Itu setengah keadaan. Ada yang syarah bagaimana nak rasa iman ni, kita kena rasa lah. Kita kena rasa. Kita sebut wa'amilus salihat innal ladzina amanu wa'amilus salihat. Wahai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi iman dan amal soleh itu diganding, tidak boleh terpisah. Maka didatangkan di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innama nut'imukum liwajhillah
La nazidu minkum jaza'un wala syukura. Wala syukura. Sesungguhnya innama, sesungguhnya kami nut'imukum biwajhillah, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata. La nazidu minkum jaza'an wala syukura. Kami tidak berkehendak sebarang balasan daripada kamu ataupun ucapan terima kasih. Al-Insan ayat yang ke-9. Bagaimana dinyatakan ini satu sunnah sifat, iaitu kita melakukan seumpama memberi makan. Memberi makan ni kepada orang yang lapar ataupun kepada pihak yang memerlukan. Memberi makan ni pun sebenarnya mengharapkan redha Allah, mengharapkan redha Allah. Dan dinyatakan di sini kami tidak berkehendak sebagai balasan daripada kamu ataupun ucap terima kasih. Orang yang beriman ni, bila dia memberi makan, memberi khidmat sokongan kepada pihak yang lain, maka dia letak niat hati dia kerana nak raih redha Allah, bukan untuk mengharapkan balasan, dibayar balik dan sebagainya, ataupun ucapan terima kasih. Cukup dengan mengharapkan redha Allah. Tapi ada hadis juga, keterangan hadis juga menyatakan seumpama barang siapa tidak berterima kasih sesama manusia, maka hakikat sebenarnya dia tidak berterima kasih kepadaku, kata Allah. Ada hadis kursi. Allah nyatakan dalam hadis kursi itu, barang siapa tidak berterima kasih, yakni tidak pandai dia berterima kasih kepada sesama insan, sebenarnya dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang buat baik pada kita, kita jazakumullahu khairan jazak. Ni kena praktikal bahasa Arab ni. Terima kasih tu satu hal. Kalau kita dah lama dah dengar tu kalimah tu kan, sekali-sekala keluarlah kalimah tu. Sama-sama Arab kan, jazakumullahu khairan katsiran. Bahasa anda enta tu dah biasa sangat. Bagi salam dah biasa sangat kan. Sekali-kali tambah sikit lagi. Maknanya sebenarnya jazakumullahu khairan katsiran. Ini ucapan makna mengandungi maksud yang luas. Maknanya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tambah nilai kebaikan yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati, memberkahi, meredai. Ucapan tu balas-balas, maknanya kalau orang memberi tu adat orang Melayu, orang kita kan, kalau dia berinya kuih muih, biasanya lah orang lama tu kan dia berbalas juga, berbalas lah, bukan balas tinggal kosong. Tapi lani saya tak tahu berbalas ke tidak. Lani kan. Jadi biasanya orang yang memberi tu dia kata tak apalah, kalau tak, maknanya dia tu ambil bekas tu, ataupun dia akan, maknanya dia akan sebut tak apa, maknanya tak balas pun tak apa. Saya nak beri, nak kongsi rasa dan sebagainya. Jadi itu pun bagus juga. Maksudnya kita beri, kita jangan mengharapkan orang tu balas lebih. Kalau ada niat maknanya supaya berbalas-balas tu kita belum tulus, belum ikhlas dalam apa? Dalam bab sedekah. Bab sedekah tu belum, ataupun bab kita memberi tu. Memberi tu. Masih ramai orang yang berakal yang sering hilang kawalan dan menjadi serabut fikiran saat menghadapi kritikan dan cecaan pedas daripada orang-orang sekitarnya. Mereka seolah-olah belum pernah mendengar wahyu ilahi yang menjelaskan dengan jelas tentang perilaku golongan manusia yang selalu mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi digambarkan di sini
masih ramai orang yang ada semasa ini kadang-kadang hilang punca. Itu maksud dia, hilang punca. Jadi fikiran pun tak menentu kerana menghadapi kritikan ataupun cercaan pedas daripada orang-orang yang sekitar ni. Memanglah lumrahnya begitulah. Ni bolehlah kita baca, kita mendengar. Tapi kalau kena betul lah, baru kita tahu boleh kita bertahan ke tidak. Orang mengata kat kita pun kadang-kadang banyak terangkat juga dah. Rasa tak sedap duduk. Tapi kalau orang lama ni, saya ingat oleh kerana dia dah lama, dia dah lama, sekali kena, dua kali kena, katalah sampai berkali-kali kena, dia jadi kali. Dia jadi matang lah. Dia jadi matang. Maka didatangkan dalil marra ka'an lam yad'una illa durrin musawwar maswa durrin masah illa durrin masah. Dan manakala kami menghapuskan kesusahan itu darinya, dia terus membawa cara lamanya seolah-olah dia tidak pernah merayu kepada kami memohon hapuskan sebarang kesusahan yang menimpanya. Dalam surah Yunus ayat yang ke-12, bagaimana dinyatakan ini berkaitan dengan apa ada di kalangan manusia ni. Waktu Allah uji dia dengan nikmat, waktu dia senang lah, dia sering berdoa, berzikir, dia berfikiran waras lah. Namun demikian apabila ditimpa kesusahan, maka dia akan apabila ditimpa kesusahan, ada pula maknanya ada di kalangan manusia ni, waktu dia susah dia rajin, waktu senang tu dia pun ada rajin juga berdoa, berzikir. Tapi kebanyakannya waktu senang, waktu susah. Bila susah maknanya dia akan lebih rajin lagi berdoa, berzikir, memohon munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba apabila terangkatnya musibah yang menimpa dia, waktu dia susah, dia sakit, dia susah dengan kesusahan-kesusahan tertentu, tiba-tiba terangkat, dia senang balik. Dan kesenangan itu lebih baik daripada kesenangan yang awal. Waktu itu kebanyakannya dia lupa, dia kurang beringat ataupun dia alpa. Saya ulang balik, pembetulan balik, waktu susah lah sebenarnya. Bila kita mohon kepada Allah, waktu susah ataupun waktu sakit, kita akan ingat Allah. Kita akan ingat Allah. Tapi waktu senang ni, orang-orang je ingat Allah. Nak kalau ditambah nilai apa yang kita ada tu, ditambah, diberi satu lagi, dua lagi, tiga lagi, waktu itu maknanya kita terdedah dengan fitnah. Dalam dada kita, di hati kita ni, sama ada kita betul-betul syukur tak atas nikmat itu. Tu yang kadang-kadang orang ni dia jadi seumpama apa, dia hanyut dengan madiyah, kebendaan, dia hanyut. Diberi kenikmatan yang melimpah ruah, kadang-kadang maknanya waktu biasa tu dia masih bertahan lagi. Tapi bila waktu yang diberi nikmat, kesenangan dan sebagainya, kadang-kadang hanyut dia. Dibawa arus perdana. Jadi akhirnya dia hanyut. Dia tidak mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu keadaannya. Anda ataupun kamu tidak perlu terkejut setelah menghadiahkan sebatang pena kepada orang bebal, lalu dia memakai pena itu untuk menulis cemoohan kepada kamu. Dan kamu tidak usah terkejut bila orang
yang kamu beri tongkat untuk mengiringi kambing gembalanya, justru memukulkan tongkat itu kepada kepala kamu. Itu semua adalah watak dasar manusia yang selalu mengingkari dan tidak pernah bersyukur kepada penciptanya sendiri, yang maha agung, yang maha mulia. Begitulah kepada Rabbnya sahaja mereka berani membangkang dan mengingkari, maka apa lagi saya dan anda. Dibangkit ke persoalan kepada sekalian kita. Kadang-kadang kita ni menghadiahkan seseorang dengan satu hadiah, buat baiklah kepada seorang itu, tapi dibalas dia dengan sebaliknya, hatta dengan cemoohan, dibalas dengan kejahatan. Kita buat baik pada orang, tapi orang balas balik dengan kejahatan. Kita beri bantuan kepada seseorang, tapi digunakan bantuan itu untuk maknanya lawan balik kita. Individu pun berlaku, dalam komuniti, dalam kampung pun berlaku, boleh jadi dalam satu-satu keadaan itu berlaku, atau melibatkan, kalau kita lihat dalam suasana semasa ini pun, dalam kepartian pun berlaku juga. Ada pihak, apabila orang pihak itu dia apa, dia jatuh, maka satu pihak bila dah tengok orang tu jatuh, maka dia tolong. Dah jatuh kemudian cedera pula parah. Jadi yang kawan ni tolong maknanya tolong, tengok, bukan sekadar tengok, tetapi tolong rawat, bagi ubat sampai maknanya bantu supaya boleh berjalan balik. Kemudian dinaikkan kenderaan. La haula wala quwwata illa billah. Tapi apa yang berlaku tak mustahil, maknanya berlaku sebaliknya. Orang yang telah berbakti itu tidak dihargai. Pasal apa? Pasal lupa. Istilah tadilah lupa kacang, kulit. Apa nama? Kacang lupakan kulit. Tu tanda-tanda tu nak kena landing time dah. Tanda-tanda dah tu. Maknanya seumpama kacang lupakan kulit, tidak menghargai. Jadi sebenarnya musibah ataupun fitnah dugaan ini sebenarnya besar ketika apa? Ketika senang. Ketika susah boleh beringat lagi. Kita beringat lagi. Jadi sepatutnya lah kita sebagai insan, kita sebagai orang yang beriman, kena sentiasa mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini khulasan, kesimpulannya pada malam ini, kita kena mensyukuri akan nikmat Allah. Allah telah menciptakan kita daripada belum ada kepada ada. Kemudian Allah rezekikan kita dengan macam-macam kenikmatan. Dalam masa sama Allah Subhanahu Wa Taala datangkan, walaupun musibah itu berbentuk cobaan. Musibah ni sesuatu yang menimpa. Ada yang seumpama musibah yang kita suka, kesenangan, ataupun kemewahan dan sebagainya. Ada pula musibah sesuatu yang seumpama kesakitan, kesusahan, kesempitan dan sebagainya. Jadi semua ni kita kena mengadap. Ni kesimpulan yang nak kita beri, kita ambil ibrah pada bab ini. Kita kena menghadap dengan tenang, kita hadapi dengan tenang, jangan mati akal. Walaupun dalam waktu yang sama kita menghadapi itu satu-satu. Ada orang tak suka, ada orang melakukan sebaliknya kepada kita, maka kita kena hadapi. Kerana semua ni ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji sekalian kamu, siapakah yang lebih baik amal. Salah satu yang lebih baik amal ni iaitu apa? Apabila kita berbuat baik, tiba-tiba tidak dihargai, tidak berbayar tunai kebaikan gitu. Dia apa? Diperlakukan sebaliknya. Waktu itu sebenarnya
Allah Subhanahu Wa Taala nak ganjarkan kita. Hasil dengan kesabaran, ketabahan kita menghadapi ujian itu, Allah nak tingkatkan kita. Dalam masa sama Allah kafarah dosa-dosa kita, dan Allah nak tingkat kita, dan Allah nak nilai kita ini, memberi imbuhan dengan hitungan yang tidak ternilai. Tidak ternilai kerana kesabaran dan ketabahan kita. Jadi inilah tahap, maknanya sebenarnya tahap kita nak raih redha Allah. Bukan nak mengharapkan balasan daripada manusia, tetapi nak raih redha Allah. Jadi bila hati ni kita ni penuh dengan nak meraih redha Allah, iltizam kita nak raih redha Allah, maka insya-Allah kita mampu bertahan sampai ke akhir hayat, insya-Allah taala. Dan hujung ni saya nak menyatakan satu pesanan, oleh kerana beberapa hari lagi kita akan sampai pada suatu tempoh sebagaimana hadis, mafhum hadis Ibn Abbas radhiyallahu an menyatakan, mafhum hadis itu mengisyarat tidak ada hari-hari yang lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh, lebih baik, iaitu berkaitan dengan 10 hari di bulan di awal Zulhijjah, hatta sampai bila mana kita beriman, beramal soleh pada hari-hari tersebut, hatta lebih baik daripada seseorang yang berjuang di jalan Allah. Maka para sahabat bila mendengar kenyataan hadis, kenyataan Rasulullah SAW sedemikian, maka sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah, apakah lebih baik daripada berjuang di jalan Allah?" "Naam, ya, lebih baik. Namun kalau sekiranya seorang itu dia pergi di medan jihad, sehingga dia tidak meninggalkan harta dia, sehingga dia terkorban di jalan Allah, di dalam peperangan itu, itu tidak, itu jauh, itu adalah lebih baik lagi. Tapi kalau kita berada dalam tempoh yang demikian, seumpama apa tadi, seumpama kita berada di 10 hari yang terawal, kerana berkaitan dengan ayat walayalil ashr, walayalil ashr, setelah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wal fajr walayalil ashr, demi waktu fajar dan malam yang 10. Maka Ibn Abbas mensyarahkan ayat itu berkaitan dengan, iaitu 10 malam di bulan di awal Zulhijjah. Siang tu atau malamnya adalah 10 hari yang terbaik dalam setahun. Maka dipati bagaimana perbuatan Nabi, Rasulullah berpuasa 1 sampai 9 Zulhijjah. Jadi orang-orang, setengah orang ni kalau betul dia nak raih redha Allah, dan ada rekod pun di kalangan kita, mungkin maknanya dia maklumi perkara itu, dia nak, kerana ganjarannya cukup besar, dan dia tahu Allah Subhanahu Taala memandang dengan pandangan rahmat, dengan pandangan rahmat dari sisi kesempurnaan zatnya. Bagaimana hari-hari 1 hingga 10 Zulhijjah itu adalah hari bagi orang yang beriman, maka bila mana dia beramal soleh, maka masya-Allah taala, insya-Allah taala Allah akan angkat darjatnya. Angkat darjatnya, sama ada berpuasa atau menghidupkan malam dengan solat sunnah, maupun maknanya berzikir, atau bermunajat dan sebagainya. Jadi termasuk juga mentadabbur ayat-ayat Allah, melakukan amal-amal soleh seumpama banyakkan sedekah, kemudian apa, lakulah amal-amal kebajikan yang lain, termasuklah maknanya keutamaan ambil bahagian korban, ambil bahagian korban. Kerana seumpama ayat yang kedua, setelah Allah nyatakan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar itu maknanya solat pada hari Aidul Adha. Pada pagi Aidul Adha tu, wanhar maknanya lakulah korban. Fasalli li rabbika wanhar.
dirikanlah solat, lakukanlah solat semata-mata mengharapkan redha Allah, dan lakukanlah korban. Tadi bila merujuk kitab tafsir, disyarahkan berkaitan dengan hari raya, solat hari raya dia Aidul Adha itu, kemudian ambil bahagian korban. Jadi insya-Allah taala saya tengok di sini pun dianjurkan, jadi paling tidak pun satu keluarga satu bahagian korban, paling tidak pun kerana Rasulullah sendiri niat untuk diri dia dan niat untuk sisi keluarganya. Jadi insya-Allah kita gunakanlah masa itu sebaiknya, dan kita boleh formatkan niat daripada sekarang. Maknanya bila masuk dia malam bulan Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah tu, kita ada niat untuk kita gunakan masa itu untuk banyakkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan wasilah ketaatan kepadanya. Jadi insya-Allah taala ini telah difahami secara umumi, tetapi kita boleh halusi lagi. Dah baik dah, dah lama soleh dah, tapi tambah rakaat solat, tambah lagi bab tadabbur, tambah lagi tentang bab apa, bab sedekah dan sebagainya. Jadi hal-hal demikian insya-Allah kita boleh tambah nilai. Manalah tahu tahun ini tahun yang terakhir, wallahu a'lam. Jadi ada di antara kita telah pergi kembali ke rahmatullah. Jadi puas hati kalau kita sentiasa refresh, berkeinginan untuk melakukan yang lebih baik lagi insya-Allah. Barakallahu fikum, siru ala barakatillah, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wallahu a'lam.